Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk poligami tanpa pengetahuan isteri terdahulu, kesannya dari sudut undang-undang, syariat dan masyarakat. Kami daripada kumpulan tutorial C minggu ke-10. Seterusnya Anis Najwa binti Modrodi dan Nur Syuhada binti Syam. Islam adalah agama fitrah yang mengiktirafkan kepelbagaian keperluan dan kehendak manusia dalam hidup berpasangan. Berasaskan keadaan inilah Islam membenarkan poligami yang merupakan amalan masyarakat turun-temurun sejak sebelum kedatangan Islam lagi. Bagi memastikan poligami secara yang lebih adil dan dapat menjamin kesejahteraan hidup ummah keseluruhannya, Islam telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang menghakkan amalan dan bebas sebelum ini dan mengambil jalan pertengahan yang lebih wajar. Syariat Islam menetapkan bahawa seorang lelaki boleh berkahwin dengan lebih dari seorang perempuan tetapi tidak melebihi 4 orang. Dalam antropologi sosial, perkataan poligami adalah berasal dari bahasa Greek yang bermaksud perkahwinan banyak. Dalam konteks ini, perkataan poligami adalah merujuk kepada isu perkahwinan di mana seorang itu berkahwin dengan beberapa orang dalam satu masa tertentu. Terdapat 3 bentuk poligami iaitu polygamy, seorang isteri mempunyai beberapa orang isteri. Kedua, polyandry, seorang isteri memiliki beberapa orang suami, dan juga perkahwinan berkelompok iaitu perkahwinan bercampuran antara polygamy dan polyandry. Islam hanya membenarkan umatnya melakukan poligami sahaja. Hukum asal poligami adalah dalam Islam adalah harus bersandarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 3. Maksudnya, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi iaitu sebanyak 2, 3 atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Kita juga sudah lihat iaitu apa itu poligami dan prosedur-prosedur poligami yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan minggu yang lepas. Jadi di sini kami ingin membentangkan mengenai faktor poligami tanpa kebenaran mahkamah. Prosedur permohonan poligami yang ketat iaitu peraturan yang terdapat dalam Enaman Undang-Undang Keluarga Islam. Negeri-negeri seringkali dilihat sebagai satu perkara yang rumit dan membebaikan bagi sesetengah suami. Ini kerana mereka menganggap proses poligami akan memakan masa dan amat merumitkan. Dengan sebab ini, mereka mengambil jalan yang mudah dengan bernikah di negara lain tanpa kebenaran mahkamah syariah. Dan proses ini sebenarnya bertujuan memastikan keputusan mahkamah walaupun di dalam perkara poligami adalah merupakan keputusan yang adil dan matang serta jauh dari dorongan perasaan atau keinginan nafsu kerana adanya sistem rayuan terhadap keputusan mahkamah. Seterusnya kita beralih kepada faktor seterusnya iaitu dakwaan bahawa peruntukan yang ada bertentangan dengan hukum syarak. Terdapat juga sesetengah berpendapat bahawa peruntukan yang ada ini bertentangan dengan hukum syarak yang menghalalkan poligami. Undang-undang yang ada menyekat suami dari berkahwin lebih daripada satu, sedangkan ia telah dihalalkan oleh Islam. Ini menyebabkan pihak suami menganggap bahawa mereka boleh melakukan poligami tanpa keizinan daripada pihak mahkamah. Pendapat ini kurang tepat kerana tujuan undang-undang tadi diwujudkan adalah bukan untuk menyekat dan mengharamkan poligami, tetapi ianya bertujuan untuk memastikan yang ianya tidak disalahgunakan yang akhirnya mendatangkan kezaliman kepada isteri-isteri dan anak-anak serta memudaratkan kehidupan mereka dan merosakkan pendidikan dan psikologi anak-anak mereka.
Peruntukan yang ada ini juga adalah bagi memastikan keadilan kepada isteri sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surah Al-Nisa ayat ketiga yang menyatakan dengan jelas, jika suami tidak dapat berlaku adil dan memudaratkan isteri mereka, maka mereka diarahkan hanya beristeri seorang sahaja. Maka peruntukan yang terdapat dalam enakmen negeri-negeri ini tidaklah bertentangan dengan hukum syarak, kerana peruntukan yang ada ini adalah bagi memastikan keadilan bagi pihak isteri. Antara faktor yang menyebabkan pihak suami berpoligami tanpa izin mahkamah adalah kerana tidak mendapat keizinan isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. Berdasarkan Seksyen 24 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, ada menyatakan mengenai keizinan dan pandangan daripada isteri-isteri yang sedia ada terhadap perkahwinan yang dicadangkan itu. Persoalan keizinan isteri pertama ini telah menjadi isu hangat pada satu ketika dahulu, terutamanya apabila negeri Perlis melonggarkan syarat berpoligami di negeri itu, termasuklah membenarkan poligami tanpa perlu merujuk kepada pandangan isteri pertama. Kelonggaran ini telah mendapat bantahan pihak NGO wanita kerana langkah itu menghina kaum wanita. Menurut Mufti Perlis, tujuan utama kelonggaran syarat berpoligami itu adalah untuk menghentikan amalan utama rakyat Malaysia di mana mereka berkahwin di negeri lain, terutamanya di Thailand. Dan menurut hukum syarak, syarat yang memerlukan izin isteri yang pertama untuk berpoligami adalah tidak mutlak. Walaupun begitu, masalah ini telah diselesaikan dengan adanya peruntukan lain dalam Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Negeri-Negeri yang mengkehendaki mahkamah memanggil pemohon dan isteri atau isteri-isteri yang sedia ada hadir ke mahkamah untuk memberikan keterangan secara tertutup dan tentang perkahwinan yang dicadangkan. Apabila permohonan berpoligami diterima oleh mahkamah, sesungguhnya keizinan dari pihak isteri bukanlah terus membolehkan pihak suami berpoligami, tetapi ianya sebagai syarat untuk mendapatkan keterangan isteri dan membantu mahkamah dalam memutuskan pihak suami layak atau tidak dalam berpoligami. Jadi sekarang kita beralih kepada kesan berpoligami tanpa kebenaran isteri terdahulu dari segi undang-undang. Antara kesannya ialah denda tidak melebihi 1,000 atau penjara atau kedua-duanya sekali. Dan seterusnya, perkahwinan tersebut dianggap masih belum sah meskipun telah memenuhi peraturan syarak. Dan yang ketiga, pasangan yang terlibat boleh didakwa dengan kesalahan haluan. Dan yang keempat, tanpa pendaftaran perkahwinan yang sah juga adalah sukar bagi pihak perempuan membuat tuntutan untuk membatalkan perkahwinan sedia ada jika berlaku ketidakadilan atau layanan buruk dari pihak suami. Dan yang terakhir, hendaklah membayar dari segi semua jumlah mas kahwin dan pemberian yang kena dibayar boleh dituntut sebagai hutang. Seterusnya, kesan poligami tanpa pengetahuan isteri terdahulu dari segi syariat. Yang pertama, dikhawatiri si suami tidak berkemampuan untuk menanggung nafkah isteri terdahulu. Hal ini demikian kerana suami berkewajipan menanggung nafkah isteri zahir dan batin, tidak kira sama ada dia seorang isteri atau lebih. Nafkah zahir yang dimaksudkan di sini ialah dari aspek makanan, minuman, pakaian, kediaman dan perubatan. Nafkah batin pula ialah suami berupaya dalam memberi layanan seks kepada isteri. Yang kedua, tidak berlaku adil kepada isteri terdahulu. Keadilan bermaksud penyamarataan terhadap semua isteri tanpa wujud pilih kasih di antara mereka. Ia termasuk interaksi yang baik antara suami dan isteri yang meliputi perbuatan, tutur kata dan akhlak. Selain itu, suami juga perlu adil dalam menyediakan kediaman,
giliran bermalam dan ada dalam musafir, iaitu melakukan perjalanan bersama salah seorang isteri. Namun begitu, ia tetap sah di sisi syarak. Hal ini demikian kerana pengetahuan isteri pertama atau terdahulu tidak termasuk dalam syarat berpoligami. Hal ini dapat dibuktikan dalam Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Memberi izin atau tidak, ia tidak mengikat hakim syar'i untuk memutuskan tuntutan poligami yang difailkan si suami. Antara syarat-syarat poligami ialah bilangan isteri dibenarkan hanya 4 orang sahaja dan tidak boleh melebihi had bilangan tersebut. Yang kedua, berlaku adil kepada semua isteri. Yang ketiga, haram menghimpun wanita bersaudara sebagai isteri, adil dalam memberi nafkah dan mampu menjaga kehormatan para isteri. Seterusnya, saya akan menyambung kesan perkahwinan tanpa persetujuan isteri pertama dari segi masyarakat. Yang pertama adalah akan menyebabkan banyak pihak berdosa disebabkan pelbagai jenis perbuatan yang membawa kepada kemurkaan Allah SWT seperti berbohong, bergaduh, mengumpat dan sebagainya. Poligami seperti ini juga akan menyebabkan sesebuah keluarga yang harmoni menjadi hancur dan kacau bilau kerana ada pihak ketiga yang telah menggugat keharmonian tersebut tanpa disedari. Kesan yang ketiga pula adalah melibatkan anak-anak yang tidak berdosa dalam masalah yang dihadapi oleh suami dan isteri-isterinya, seperti kurang kasih sayang kerana selalu mendengar pentekaran ibu bapa dan sebagainya. Selain itu, kesan poligami tanpa pengetahuan isteri pertama juga turut memberi imej yang buruk terhadap Islam kerana ada unsur penindasan terhadap isteri dan mempunyai unsur seks yang kuat di kalangan umat Islam. Akhir sekali adalah amalan seperti ini sebenarnya akan mendorong kaum suami mengkhianati kepercayaan dan kesetiaan para isteri yang sentiasa dicurahkan kepada suami-suami mereka. Kesimpulannya, amalan poligami meskipun diharuskan menurut syarak, namun perlu memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan bagi mengelakkan timbulnya persepsi buruk terhadap amalan ini. Namun begitu, prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri telah disalah anggap sebagai membebankan pihak yang ingin berpoligami, sehingga kan mendorong mereka mengambil jalan pintas dengan membelakangkan peraturan sedia ada dengan menjalankan perkahwinan tanpa kebenaran mahkamah. Meskipun perkahwinan ini akhirnya boleh didaftarkan di Malaysia setelah melalui prosedur dan penalti yang ditetapkan, namun tindakan seperti ini tidak bertanggungjawab kerana ini tetap mempunyai implikasi yang buruk, bukan sahaja dalam aspek perundangan, bahkan aspek kekeluargaan. Peraturan yang ditetapkan ini sebenarnya bertujuan untuk mengatur dan memastikan keadilan yang sewajarnya diberikan kepada pihak-pihak berkaitan, terutamanya isteri dan anak-anak. Syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan ini berperanan penting dalam menjamin hak bukan sahaja isteri pertama, bahkan isteri-isteri lain daripada dianiaya disebabkan kekurangan kefahaman dan pengetahuan yang jelas terhadap kesan yang terhasil daripada kesalahan ini.